أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Marilah sama-sama ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan pada pagi ini. Alhamdulillah kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati kita yang seketika. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, dan dapat lagi kita sama-sama pada pagi ini untuk mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini bagi edisi Khamis 8 Oktober 2020 bersamaan dengan 20 Safar 1442 Hijri. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan berbicara satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, iaitu dalam bab sirah Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pemberi salam. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pemberi salam, dan semestinya banyak perkara menarik yang akan kita kongsikan, kisah-kisah beliau yang akan kita kupas pada pagi ini. Dan tidak lengkap perbincangan kita pada pagi ini, kita nak alu-alukan. Alhamdulillah di studio telah pun bersama dengan kita ahli panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, masih lagi setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan semestinya Ustaz dan juga sidang penonton, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677 atau menghantarkan ke aplikasi WhatsApp 011-1233-6480, atau paling mudah, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi siaran secara langsung menerusi Facebook Live ataupun FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga suka untuk kita war-warkan kepada para penonton. Kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, juga suka untuk saya peringatkan kepada diri saya yang lemah ini dan juga seluruh sidang penonton dan juga khusus rakyat Malaysia, kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita pada ketika ini. Dan kalau boleh kita dapat kita sama-sama saksikan statistik yang terkini yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga semalam, kemas kini sehingga 7 Oktober 2020. Dan kalau kita dapati kes baharu yang telah pun dilaporkan sebanyak 489 kes, manakala kumulatif kes 13,993, dan kes sedang dirawat sebanyak 3,351 kes, dan kes sembuh harian 74, dan jumlah pesakit yang discharge ialah 10,501, dan jumlah kematian mencecah angka yang agak membimbangkan, iaitu 141. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, mari sama-sama kita berjuang. Kita melakukan kawalan kendiri, penjarakan fizikal, kita memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat yang sesak,
dan kita tidak bersalaman, elakkan tempat-tempat yang sesak dan juga kita mematuhi SOP dan juga garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kekuatan untuk kita mengharungi ujian pandemik COVID-19 khususnya ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Dan yang bagus Ustaz. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pemberi salam. Semestinya untuk permulaan topik pada pagi ini kita lihat bagaimana kehebatan para sahabat dapat mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada para penonton. Falyatafaddal mashkur. Baik, terima kasih Dai Anas, juga para penonton yang bersama dengan kita. Izinkan saya memohon terlebih dahulu sebab tajuk pun bagi salam kan. Jadi saya kena bagi salam lah. Tadi Dai Anas dah bagi salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Semua yang dikasihi sekalian, saya kira kalau boleh Dai Anas ya, tadi pun Dai Anas ingatkan kita, sedarkan kita tentang bahaya COVID-19 ni. Sebelum insya-Allah kita sama-sama berbincang tajuk Abu Dzarul Ghifari ya, dalam bracket pemberi salam ni, saya nak ajaklah ambil keberkatan semua rakan-rakan yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz ni. Kita semua insya-Allah kita hujankan dengan doa yang diajar oleh Nabi agar kita terhindar daripada mudarat. Jadi doa ini alhamdulillah selalu keluar di televisyen ya, TV9, TV3. Tapi hari ini kita baca sama-sama di atas halaqah kita ni. Semoga kita yang membaca, keluarga kita, semua rakyat Malaysia dan dunia sebenarnya akan dibebaskan oleh Allah ya. Baik, baca sama-sama insya-Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ya, dengan keyakinan kita janji Nabi, orang yang membacanya akan terhindar daripada sebarang mudarat di langit dan di bumi. Jadi kita harapkan sangat-sangat sebenarnya penuh pengharapan ya, seolah-olah kita minta betul-betul pada Allah dan percaya bahawa Allah sajalah sebenarnya yang boleh menyelesaikan, menyembuhkan, menghilangkan. Dan kita doakanlah insya-Allah pada rakan-rakan kita yang sedang diuji agar Allah segera sembuhkan ya, termasuk juga sahibul fadilah Menteri Agama ya, yang kita doakan sama-sama, dan semua yang terlibat dan kita yang lain terhindar insya-Allah. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, sebab bila saya tajuk bracketnya adalah pemberi salam. Agama Islam ni adalah agama kesejahteraan. Dan Nabi mengajarkan apabila kita ada ruang peluang, kita mendoakan. Dan doa adalah dalam maksud salam, sebab salam adalah menghantar kesejahteraan, mengirim kesejahteraan. Dan kesejahteraan bukan hanya dalam bentuk Assalamualaikum, itu adalah satu simbol, tetapi makna dia, meaning dia begitu banyak ya. Jadi marilah kita teruskan berdoa. Baik, untuk masuk kepada tajuk perbincangan kita, sebagai mukaddimah ya, Sufyan bin Uyainah menyebutkan bahawa inda dzikris salihin tanazzulir rahmah ya, inda dzikris salihin tanazzul ar-rahmah, menyebutkan bahawa tatkala ataupun ketika kamu menyebut tentang orang-orang soleh, inda dzikris salihin ya, hari ini orang soleh yang kita pilih yang sangat hebat, yang kita akan cuba dan pohon pada Allah agar Allah nampakkan di hadapan mata kita adalah susuk Abu Dzarul Ghifari. Baik, inda dzikris salihin, tatkala kamu membincangkan tentang orang soleh ini, tanazzul, maka akan hujanlah ya, berturut-turutanlah akan datang kepada kita rahmat daripada Allah. Kerana itu sebab kalau kita tengok, kita mendapati bahawa tadi ya, subuh tadi kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus.
semua orang nak masuk syurga. Semua bangsa, bahasa dalam dunia semuanya nak menuju kepada syurga. Tetapi kata Buya Hamka, istananya telah kulihat. Tetapi di mana jalannya? Maka kita minta jalan ke syurga, matlamat ke syurga, semua naluri nak. Dan rupanya dalam doa tadi, bila kita minta hidayah, hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, maka ada jawapan. Siapa yang mendapat jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan, pertama sekali positif. Mula sekali adalah jalan orang yang telah engkau berikan dan kurniakan kepada mereka nikmat. Jadi alhamdulillah, berdasarkan kepada perbincangan kita, bahawa Abu Dhar Al-Ghifari adalah mereka dari kalangan mereka yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat, yakni nikmat agama, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, Allah berikan kepada dia. Sedar atau tidak, maknanya subuh tadi kita minta, sekarang Allah takdirkan untuk kita semua membincangkan bagaimana jalan seorang manusia, kerana rupanya dari sisi psikologi menyatakan bahawa manusia ni dalam diri, dalam kepala, dalam minda mereka, mereka boleh membentuk model. Dan model yang terbentuk di dalam minda itulah yang akan membentuk tindakan. Kalaulah model yang ada dalam kepala kita adalah model yang baik, kerana daripada contoh yang baik, kerana kita contoh Rasulullah, kita contoh para sahabat, model tersebut terbentuk dalam kepala kita, maka lahirlah secara spontan cara bercakap Rasulullah, cara bercakap para sahabat. Kenapa? Sebab itu kena kita memantapkan model. Jadi sebab itu kita juga kadang-kadang bertanya bagaimana masyarakat kita nak jadi baik, bagaimana anak kita nak jadi baik. Soalannya bukan baik pada tangan dia, pada muka dia, pada kaki dia, pada badan dia, tetapi bagaimana model dalam kepala dia. Betul. Adakah kita menyalin? Adakah kita sempat membina model tersebut? Sebab tidak ada binaan. Saya duduk di binaan Tri Pentas yang begitu gemilang ni ya. Pasti ada modelnya terlebih dahulu sebelum menjadi bangunan ini. Kalaulah modelnya adalah kromot, kalaulah modelnya adalah sengit-bengit, maka bangunannya tak akan jadi elok. Kerana itu masya-Allah kita menceritakan hari ini satu susuk yang namanya Abu Dharul Ghifari, yang nanti insya-Allah mungkin melalui soalan-soalan daripada rakan-rakan kita akan cuba dan mohon pada Allah. Dan oleh kerana ya Da'i Anas, sebab bila kita nak bercakap tentang orang-orang soleh, orang-orang hebat, apatah lagi mereka-mereka yang duduk di sekitar Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apatah lagi juga mungkin insya-Allah kita bercerita dan menyebut tentang nama-nama orang soleh, para aulia illah, maka kita ni sekenalah minta permohonan pada Allah, ya Allah bantulah lidah saya ya Allah, bantulah hati ini ya Allah, bantulah mata dan pendengaran ini dan semua rakan-rakan, agar orang-orang hebat, manusia-manusia baik yang kami bincangkan ini bukan hanya menjadi satu kisah penglipur lara, tetapi satu kisah yang kita nak jadikan pedoman sebenar dalam kehidupan kita insya-Allah. Allahu Akbar. Kisah yang kita nak jadikan inspirasi dalam kehidupan kita, kerana kalau kita tidak menjadikan mereka sebagai ikon atau idola dalam kehidupan kita, anak-anak kita, maka siapa lagi yang kita nak idam-idamkan ataupun impikan, Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Para penonton yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak teruskan lanjutkan perbincangan kita, Ustaz, dengan kita raikan soalan yang pertama yang datangnya daripada sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Huda dari Kelang. Apakah penyebab Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dikaitkan tentang pemberi salam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Cantik soalannya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Untuk hala tuju topik kita pada pagi ini, untuk lebih faham kenapa digelar sebagai pemberi salam. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah, pendek je soalan tetapi itulah tajuk yang nak dibincangkan. Allahu Rabbi ya. Terima kasih kepada Huda daripada Kelang. Semoga sabar orang Kelang dan sama-sama kita doakan segera ya insya-Allah selesai daripada kawalan yang tentunya dilakukan untuk segera memutuskan rantaian. Baik. Kenapa Abu Dharul Ghifari dikaitkan tentang pemberi salam? Baik, saya kira kalau kita melihat, sebab dia merujuk kepada Islamnya Abu Dharul Ghifari, ya. Dan kisah Islamnya Abu Dharul Ghifari ini ada dirakamkan dalam dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Maknanya kisah dia masuk Islam itu dirakamkan dalam Sahih Bukhari dan dirakamkan dalam Sahih Muslim. Dan dalam Sahih itulah yang menceritakan bahawa ada di antara bait ataupun matan dalam kisah itu menceritakan bahawa Abu Dzarul Ghifari menyebutkan kepada Nabi, akulah yang pertama memberi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebab kita tahu bahawa sebelum daripada itu, dan kita tahu bahawa Abu Dzarul Ghifari dianggap ditulis dalam sirah sebagai orang yang kelima memeluk agama Islam. Mungkin Huda ya datang dalam persoalan, mari mana tiba-tiba ya seorang yang orang kata orang di sana pun tak ucap salam, tetapi dia bagi salam. Baik. Saya mungkin nak jawab sikit-sikit supaya melayan mungkin nanti soalan-soalan yang lain agar mungkin akan disentuh di sana ya. Tetapi untuk makluman kita lebih awal bahawa Abu Dzarul Ghifari ini adalah orang yang sebelum memeluk agama Islam telah beragama dengan agama tauhid. Telah menjadikan la ilaha illallah itu i'tiqad dia. Maknanya orang yang sebelum datang Islam tidak pernah menyembah berhala. Maknanya dijaga akidah dia, menjaga kebaikannya sejak daripada masa zaman orang Arab ketika itu jahiliyah. Tetapi dia pada ketika itu telah menyebut la ilaha illallah wa la ya'budul awthan, dan dia tidak menyembah berhala. Jadi dengan sebab itu kita dapat faham sekarang ni ya, kalau kita tengok dalam rantaian hadis itu menyatakan bahawa tatkala dia nak berjumpa dengan Nabi kerana datangnya perkhabaran yang menyatakan bahawa adanya Nabi yang mentauhidkan Allah seperti mana yang dipegang, maka lantas pada ketika itu dia memberi salam dengan Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, maknanya dia terus beri kepada poin orang-orang beragama, mereka ada rantaian dalaman ya. Nah, yang kita minta sangat kita semua ni dalam rancangan Tanyalah Ustaz, bila kalau kita beriman, maka kita ada rantaian keimanan sesama kita. Bila bertemu masya-Allah, maka merealisasikan tuntutan iman tersebut, maka pada saat itu keluarlah Assalamu alayka ya Rasulullah ya. Jadi saya kira sedikit latar belakang maknanya kenapa dia disebut sebagai pemberi salam, sebab dalam riwayat tersebut Abu Dzarul Ghifari menyatakan bahawa aku yang pertama memberi salam secara agama Islam dengan lafaz Assalamu alayka ya Rasulullah, dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira insya-Allah sikit-sikit kita akan masuk. Jadi kita dapat satu gambaran yang mungkin kita lebih kenal Abu Dzarul Ghifari, dan sebab itulah sebahagian daripada penulis sejarah bila mereka nak menceritakan tentang Abu Dzarul Ghifari, maka mereka mengkutkan hadis Nabi bahawa Nabi berkata orang yang baik pada masa jahiliyah maka akan mudah baik pada masa Islam apabila mereka mengetahui hukum hakam. Ya, secara jelas dia ada merujuk ke orang-orang seperti Abu Dzar yang telah baik sebelum datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antara perkara yang sama-sama mudah-mudahan terjawab juga persoalan saudari kita yang bertanya tadi, Huda dari Kelang, dan sepertinya banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Cukup menarik kisah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9 ataupun menerusi siaran FB Live. Jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi. Kalau menonton di Facebook, kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih lagi, alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz. Kita masih berbicara tentang sirah
seorang sahabat Nabi SAW yang cukup memberikan satu gambaran yang cukup mulia kepada kita, iaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam. Kita bersama masih lagi yang berbahagia Ustaz Zur Ramli Razali, dan insya-Allah Ustaz kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, iaitu Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, siapakah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Bagaimanakah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dapat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Zur Ramli dan anak-anak Da'i Anas. Sama-sama, alhamdulillah, soalan yang cukup baik daripada sahabat penonton kita Johari Hasnah di Facebook Ustaz. Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara akhi Johari. Johari Hasnah namanya ya. Gabung tu. Gabungan. Gabungan tu. Insya-Allah moga Allah berkatkan rumah tangga. Amin insya-Allah. Baik. Soalan tadi adalah dua soalan. Satu, siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Yang kedua, bagaimana bertemu dengan Nabi, ya. Baik, bila kita sebut nama yang popular tentang Abu Dzar ni, kita kenal dia melalui kunyah dia. Maknanya kita kenal melalui adanya gelaran Abu Dzar. Abu Dzarrin, ya, Abu Dzar. Abu tentulah merujuk kepada ayah, Dzar kepada Dzar, ayah kepada anak yang bernama Dzar, dan isterinya disebut sebagai Ummu Dzar, ya. Dan kemudian ada kaitan di sana Al-Ghifari, ya. Al-Ghifari merujuk kepada kabilahnya, yakni kabilah Ghifar, dan kabilah Ghifar ini adalah kabilah yang duduk di antara Mekah dan Madinah, ya, ataupun lebih dikenali dengan Wadi Safra, ya. Kalau kita lihat dalam sirah, kita akan menjumpai bahawa kisah keadaan Nabi juga dalam sirah akan keluar beberapa kali tentang Wadi Safra, yang di sanalah berdekatan itulah merupakan tempat yang dikatakan, yang disebut sebagai kabilah Ghifar ini, yang dikaitkan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kita mendapati bahawa begitu ramai sahabat Nabi dan yang besar-besar juga di kalangan bangsa Ghifar ini ataupun kabilah Ghifar ini, ya. Itu kita namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Baik, ada pun namanya macam orang Arab lain mereka itu bila ada kunyah, ya, yang ada kaitan Abu ataupun Ummu, itu bukan nama sebenar dia. So nama dalam surat beranak dia, ya. Nama dalam surat beranaknya adalah Jundub ibn Junadah ibn Sufyan ibn Abid ibn Haram ibn Ghifar ibn Malyal ibn Damrah ibn Bakar ibn Abdi Manat ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Baik, kita dapati bahawa mereka itu daripada kabilah Quraisy. Mana kabilah Quraisy, sebab tu kita menjumpai bahawa ada pertemuan dan akhirnya bertemu pada Adnan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilahnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hashimi, dan kemudian bertemu dengan Adnan yang kita sebutkan di penghujung tadi. Jadi kita mendapati bahawa itulah nama, walaupun kita lihat dalam sirah kita mendapati bahawa ada di kalangan muarrikh ataupun ahli sirah yang lain menyatakan bahawa bukan itu nama, tetapi yang paling masyhurnya adalah Jundub ibn Junadah, ya. Jadi bolehlah dikatakan bahawa Jundub ibn Junadah Al-Ghifari yang gelaran kunyah untuknya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi kerana orang Arab ni popularnya adalah lebih popular bukan namanya tetapi kunyahnya, maka pada ketika itu maka dikenallah Abu Dzar Al-Ghifari dengan nama Abu Dzar, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Dan bagaimana berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi kita sebutkan pada soalan Huda daripada Kelang, menyatakan bahawa Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang dia, ya, bukan merujuk kepada kabilah, tetapi diri dia sendiri itu adalah telah terjaga sejak daripada zaman jahiliyah. Maknanya orang yang telah terjaga akidahnya sejak daripada zaman jahiliyah. Dan bila kita kata terjaga di zaman jahiliyah dan dia berpegang dengan ajaran tauhid, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, maka pada ketika itu, sebab kita tahu bahawa bila kita sebut zaman jahiliyah, dia merujuk kepada betapa
masyarakat ataupun bangsa Arab pada ketika itu yang terputus wahyu kerana begitu lama tak turun wahyu. Ya, sebab kalau kita tengok pun daripada Nabi sampailah kepada Nabi Allah Ismail dengan rantaian yang memakan sampai ribuan tahun, yang menyebabkan pada ketika itu maknanya wahyu tidak sampai kepada bangsa ini. Ini yang kita baca dalam surah Yasin, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Yasin wal Quranil Hakim, innaka ala Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maknanya dalam surah Yasin yang kita baca malam ni, baca lagi insya-Allah, menyatakan bahawa sesungguhnya kamu diutuskan daripada kalangan mursalin yang tidak diturunkan kepada kamu dan datuk nenek kamu daripada golongan mursalin, maka kamu jadi ghafil, ya, jadi ghafilun. Jadi kalau kita mendapati bahawa orang Arab itu setengah daripada mereka itu tempias agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan kemudian Nabi Allah Ismail, maka sampai turun kemudian berlakunya penyelewengan kemudiannya oleh mereka-mereka yang menyelewengkannya, tetapi ada di kalangan mereka yang tetap berpegang dengan agama tersebut. Di atas sebab itulah apabila datang khabar kepada Abu Dhar yang menyatakan bahawa ada seorang yang mengaku Nabi dan meninggalkan kebiasaan orang-orang Quraisy, maka itulah yang mendorong Abu Dharul Ghifari. Ada riwayat menyatakan bahawa dia hantar adik yang bernama Unais, ya, Unais Ibn Junadah Al-Ghifari, dia hantar dan untuk dia buat riki, ya, untuk tolong pergi tengok dengan segera, dia kata. Dan ketika itu Unais ni dia tahu kecenderungan abangnya yang berbeza daripada kabilah yang lain, maka dia pergi pada ketika itu dan mendapat maklumat. Dan Unais adalah seorang syair, orang yang fasih dalam syair, dan sebab itu bila dia bertemu dengan Nabi dan pada saat tersebut dia mendengar daripada Nabi, maka dia memberi maklumat balik bahawa aku pasti bahawa dia mengaku bahawa dia mendapat wahyu daripada Allah dan aku mendengar bicaranya itu bukan seorang ahli syair. Dan ini yang lebih mendorong Abu Dharul Ghifari untuk datang langsung daripada Ghifar, daripada Wadi Safra, untuk turun ke Mekah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di sana ada dua riwayat yang perlu kita gabungkan betapa bagaimana kesusahan, ya, sebab as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal memeluk Islam sentiasa berada pada ranking yang tertinggi dari sudut iman, sebab betapa susahnya mereka mencari kebenaran, betapa susahnya mereka memeluk agama Islam, betapa mereka menjiwai dan menghargai Islam yang mereka ada. Sedangkan Islamnya sama aja. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada Abu Zar sama. Tetapi apa yang ada pada kita, kita mungkin tak berapa hargai. Tetapi dia terlampau menghargainya sehingga dikatakan bahawa dia sanggup untuk menunggu bertemu dengan Nabi dan hanya berlindung di balik tabir Kaabah selama 30 hari 30 malam. Dan kemudian tidak makan apapun melainkan hanya meminum air Zam-Zam. Ya, sebelum itu dikatakan bahawa ketika kegairahan pada hari pertama mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ni Nabi dah ada kat kita dah ni. Maksud Nabi, selawat pada Nabi, ajaran Nabi dah ada bersama dengan kita. Abu Dharul Ghifari datang, cuba bayang, di celah-celah orang ramai yang dia tak tahu. Dan pada ketika itu kita faham bahawa Nabi dicop sebagai sabit. Ya, gelaran sabit adalah gelaran yang diberikan. Macam hari ini kalau dimasuki Islam dikeluar disebut murtad. Ya. Jadi bagi Nabi dan orang-orang yang dikatakan mengikut Nabi digelar mereka itu golongan sabit. Ya, sabit. Jadi sabit itu satu label yang yang diberikan oleh musyrik. Maknanya siapa-siapa yang mengikut Muhammad digelar mereka itu golongan sabit atau sabiin. Ya, jadi Abu Dharul Ghifari bila sampai daripada Ghifar, teruja ni nak cari, dia keterujaan, kerinduan kepada al-haq dan kebenaran, maka dia bertanya kepada seseorang, mana orang yang mendakwa menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan dia adalah pesuruh Allah. Itu soalannya. Dan pada saat tersebut lelaki yang mendengar terus menuding dan menjerit pada ketika itu sabit. Allah Akbar. Macam tu ya, sabit dia katakan. Dan ketika sabit digelar pada ketika itu, pelabelan diberikan pada ketika itu, datanglah orang beramai-ramai dan memukul Abu Dharul Ghifari. Ya, kisah
Abu Dzarul Ghifari dipukul sehingga pengsan, terbiar, terpinggir. Dan pada saat itu dikata apa dia? Saat aku sedar balik daripada pengsan dan aku berdiri pada ketika itu, aku mendapati seperti aku tiang yang berwarna merah. Allah. Apa maksud seperti tiang yang berwarna merah? Artinya adalah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah yang berwarna merah. Allah. Mengalir darah yang berwarna merah pada ketika itu daripada kulit-kulitnya hasil daripada pukulan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Darah merah terpercik pada saat tersebut. Hanya bertanya, manakah orang yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dan pada saat itulah dikata dia pergi bersembunyi dan meminum air zam-zam dan mengesat tubuhnya dengan air zam-zam, dan dengan penuh sabar dalam tempoh itulah dia menunggu di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada saat dia melihat pada Rasulullah dan Abu Bakar pada ketika itu, dan pada saat itulah yang tadi soalan pertama, dia nampak dan berbeza Rasulullah dengan orang lain, lantas dia memberikan assalamu alayka ya Rasulullah, yang dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Dan pada ketika itu berlakulah dialog. Jadi sebab pertemuan soalan tadi bagaimana bertemu, maka begitulah kisahnya. Bagaimana pertemuan seorang pecinta tauhid, seorang yang dalam jiwanya adalah fitrahnya adalah tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi sedang mencari jalan bagaimana cara aku nak menyembah Allah tersebut, maka dia datang kepada seorang yang dipanggil sebagai Rasul, dan dengan salam itu terbukalah hubungan di antara seorang Rasul dan sahabat yang kemudian hari ini kita sama-sama jadikan teladan contoh dalam hidup kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Sebuah perjuangan mencari kebenaran oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan akhirnya bertemu dengan apa yang diimpikan, yang dicari, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Bila mana dikuatkan oleh adiknya Unais bahawasanya ini bukan orang syair ni, sebab apa, beliau sendiri adalah orang yang mahir syair. Takkanlah orang syair nak menipu pula kan. Ini Rasulullah ni bukan, ataupun Muhammad ni bukanlah seorang ahli syair seperti aku. Maka itulah antara kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati dan renung serta muhasabah diri kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan dan juga kemusykilan yang diajukan daripada sahabat kita Rahimah Saud di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum. Tu saya tambahlah pasal pemberi salam hari ni Ustaz. Kena beri salam dulu. Kabilah Ghifari yang digeruni tidak menyebabkan Sayyidina Abu Dzar menjadi angkuh seperti kebanyakan orang. Apakah kelebihan bersifat seperti beliau? Terima kasih Ustaz dan Da'i sama-sama. Masya-Allah tabarakallah. Soalan yang cukup ringkas tetapi memberikan satu dimensi yang begitu terkesan di hati kita sebenarnya Ustaz. Walaupun dalam kalangan yang disebutkan kabilah-kabilah yang digeruni, kabilah yang mungkin dihormati oleh masyarakat yang lain, tetapi sedikit pun tidak memberikan sifat keangkuhan terbina di dalam hatinya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Yalah, kalau orang puji kita, kau ni orang hebat-hebat, kenapa kau tak angkat diri kau sikit lah kan? Tapi tidak berlaku kepada Sayyidina Abu Dzar. Mungkin ada sesuatu yang istimewa berkenaan dengan beliau Ustaz. Baik, kalau kita lihat ya, Ghifar ini dia lebih popularnya sebenarnya adalah lebih kepada negatif. Ya, satu kabilah yang negatif. Itu sendiri dirasai dalam riwayat menceritakan tentang apabila Rasulullah bertanya tadi, mula jumpa bagi salam. Lepas tu Nabi bertanya, kamu daripada mana? Dan Abu Dzar menyatakan ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi bertanya kamu daripada mana, maknanya bila soalan itu kamu daripada kabilah mana, maka Abu Dzar menyebut aku daripada Ghifar. Allah Subhanahu. Dan kata Abu Dzar, aku mendapati bahawa Rasulullah berubah wajahnya seperti seakan-akan, ni kata Abu Dzar, maknanya ini macam kita lah kadang-kadang. Dalam hati kata seolah-olah perubahan Nabi, wajah Nabi itu seolah-olah alangkah baik kalau kamu bukan Ghifar. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga Nabi mengangkat tangan dan meletakkan ke dahinya. Allah. Kan? Saya tak percaya. Macam seolah masya-Allah ya. Jadi sebab kita faham bahawa Ghifar ini adalah kabilah yang terkenal dengan qati'ut tariq. Allah. Maknanya orang yang sebab
kita tahu juga bahawa orang Quraisy ini liila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif ya. Mereka buat rihlah, maksud rihlah itu bukan rihlah ya, tetapi rihlah maksudnya bergerak untuk buat bisnes ya. Musim sejuk, musim panas ya. Mereka pergi ke Syam ya, dan bila mereka nak ke Syam, mereka mesti lalu kepada Wadi Safra ni. Dan di sana ada Ghifar. Dan kebanyakan orang Ghifar ni popular pada masa tu walaupun belum ada WhatsApp ya. Popular pada masa tu yang mereka ini adalah merupakan orang-orang yang memang suka sekat orang tengah jalan. Menjarah. Menjarah. Ya, yang qati'ut tariq dan kemudian meminta orang kata pau. Ya, yang sekiranya diberi imbuhan dilepaskan, sekiranya tidak mereka akan dirompak. Jadi itu yang popularnya. Jadi bukan sebenarnya Ghifar itu memberi satu kemegahan kepada Abu Dhar, bahkan dia rasa bahawa dia bila disebut Ghifar maka dia sehingga seolah-olah ketika Nabi mengangkat tangan dia kata aku nak tarik tangan tu. Sehinggalah Abu Dhar Sayyidina Abu Bakar membiarkan, dan pada ketika itulah bahawa Nabi SAW melayan Abu Dharul Ghifari dan kemudian dilayan di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dalam riwayat disebut dengan jelas maka Abu Dhar oleh Abu Bakar As-Siddiq telah diberikan kurma daripada Taif ya, imported from Taif ya. Dan itulah makanan yang pertama aku makan setelah 30 hari aku tidak menjamah sebarang makanan sebab nak tunggu Rasulullah. Yang sebelum itu Rasulullah tanya ya, kamu daripada mana? Ghifar ya, maksud Ghifar tu jauh, seorang permusafiran yang tak ada bekalan. Maka Nabi tanya, apa bekalan kamu? Kata Abu Dhar, aku tidak makan melainkan hanya meminum air Zam-Zam. Ya. Jadi rindulah pula kat Mekah Madinah ya. Sebab kat Mekah Madinah lepas solat je pergi kat tong air tu boleh minum air Zam-Zam sepuas hati insya-Allah. Abu Dharul Ghifari maknanya berkeadaan sebegitu. Jadi insya-Allah mungkin kita sambung lagi lepas ni. Khusyuk mendengar tentang kisah seorang yang cukup hebat mengikuti dan juga mencontohi, meneladani seorang yang ataupun sisi akhlak yang cukup hebat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat yang bernama Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz selepas ini. Jangan ke mana-mana, saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Saya Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengurunkan. Amin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Kita membicarakan topik yang cukup menarik dalam bab sirah Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam. Dan bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 0111-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang saya muliakan, cukup hebat peribadi seorang yang bernama Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ustaz dah sebut beberapa perkara yang cukup penting, antaranya biodata beliau, kemudian bagaimana kehebatan beliau dalam keadaan mampu untuk tetap sabar hanya meminum air Zam-Zam Ustaz 30 hari, masya-Allah tabarakallah. Kalau kita mungkin dah tumbang Ustaz semata-mata nak menunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah perjuangan mencari kebenaran. Dan kita nak raikan Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang pertama soalannya, setelah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar supaya menyembunyikan keislamannya daripada pengetahuan penduduk Yathrib? Itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, mengapakah beliau berani dan tidak gentar mengakui di hadapan kaum kafir Quraisy bahawa beliau telah memeluk Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Mohon pencerahan dua soalan di situ menerusi sahabat kita Nur Dahlia Biru, Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru ya, yang saya kira sangat cantik soalan tu sebab dia macam satu pengkesahan yang teratur. Kronologi. Ya? Kronologi. Tadi kita kata, kita habiskan tadi bahawa pergilah Abu Dzar dijamu oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di rumah Sayyidina Abu Bakar dengan buah tamar tersebut. Dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ini termasuk an-nubuat disebutnya, an-nubuat. Maknanya satu benda yang Nabi sebut tentang masa akan datang. Dan kita sekarang ni lebih memahami betapa Nabi, ya, kalau kita tengok balik, sebab ini adalah tahun-tahun awal dalam dakwah Nabi, dan ini yang berlaku pada ketika itu, dan kita tak masuk pun dalam frame lagi sebenarnya bahawa Rasulullah akan berhijrah ke Yathrib. Ya, kita tahu 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, dan sebenarnya tidak datang pun dalam frame, maknanya dalam cerita bahawa Nabi nak ke Yathrib, Nabi nak ke Yathrib. Bahkan pada hari-hari akhir Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi pergi ke Taif. Ya, Nabi pergi ke Taif. Dan Nabi pergi ke Taif seolah-olah pada masa itu Nabi nak melihat mana ruangan yang Nabi boleh pergi ketika seluruh orang Quraisy di Mekah menutup pintu dia. Itu kita tahu gambaran yang secara lahiriah dia. Tetapi dari sudut nubuat, nubuat ni maksudnya vision ataupun sesuatu yang Allah khabarkan kepada Nabi, yang Allah telah khabarkan kepada Abu Dzarul Ghifari pada saat mereka berada di rumah Abu Bakar tersebut. Ya, apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan bahawa sesungguhnya aku telah dijanjikan negeri yang banyak pohonnya, yakni Yathrib. Allahu Akbar. Artinya Nabi telah menyebutkan di awal-awal dakwah Nabi bahawa Allah telah menjanjikan kepada Nabi bahawa sesungguhnya aku ni dijanjikan untuk supaya dapat menguasai negeri yang banyak pohon tamar. Dan bila sebut banyak pohon tamar di kalangan orang Arab pada ketika itu, tak lain tak bukan adalah di Yathrib lah. Ya, kalau hari ini kita kata kita dijanjikan banyak pohon-pohon kelapa sawit atau bayang jengka lah. Contohnya kan. Jadi nak bagi tahu bahawa maknanya Nabi dah menggambarkan ketika itu Yathrib. Dan daripada penyataan tersebut, ya, daripada penyataan kita tengok, ya, Abu Dzarul Ghifari mencari agama tauhid. Sekarang duduk di hadapannya adalah Rasul Allah, pesuruh Allah yang membawa agama tauhid. Maka Nabi terlebih dahulu menyebut tentang perkara tersebut. Kemudian maka Abu Dzarul Ghifari memeluk agama Islam. Maknanya bersyahadah dengan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ya, syahadah pada Nabi, naik saksi tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi kalau kita dapati di sini, okey, kita nampak tadi daripada kisah Nabi, mukaddimah perbincangan Nabi tadi, adanya kalimah Yathrib. Dan sebenarnya tidak ada pun Nabi meminta supaya disembunyikan tentang keislaman pada orang Yathrib. Cuma kita katakan bahawa sejarah tak nampak kisah Yathrib. Sepanjang daripada awal dakwah sampailah sehingga Nabi berpindah ke Yathrib itu sendiri. Baik, apa yang kita dapati adalah setelah kisah itu, nanti kita lompat satu kisah lain. Setelah itu maka Abu Dzarul Ghifari pulang. Ya, nanti ada satu kisah yang menarik di sana yang kita tadi cerita dah sebenarnya, bagaimana beliau telah dipukul kerana keislamannya. Tetapi setelah dia pulang ke Ghifar, maka dia bersama dengan Unais. Unais juga memeluk agama Islam. Ibunya memeluk agama Islam. Dan Abu Dzarul Ghifari diminta oleh Nabi setelah habis urusannya di Mekah untuk pulang ke Ghifar
dan mengislamkan orang Ghifar. Allah Rabbi ni tang ni malulah ni. Ya, kita ni duk tak tahu berapa orang yang kita islamkan. Ya, kita ni menjadi consumer, pengguna Islam yang baik tetapi tak nak minta orang lain mengamalkannya, tak cerita pun pada orang lain. Abu Dzarul Ghifari pulang ke Ghifar dan pada ketika itu mengislamkan, ya, berjumpa untuk mengislamkan orang, dan separuh daripada Ghifar Islam. Allah. Ya. Separuh daripada Ghifar Islam. Separuh lagi kenapa tak Islam? Allah. Separuh lagi tunggu betul tak Nabi ke Yathrib. Allah. Betul tak Nabi akan diterima di Yathrib. Maka kerana itu kita nak gabungkan bahawa kisah yang berlaku di awal Islam dengan 13 tahun kemudian setelah Abu Dzar, kita balik, setelah Abu Dzar memeluk agama Islam dan mengislamkan separuh orang-orang Ghifar, separuh yang lain tidak memeluk agama Islam, sebab Nabi menyebutkan bahawa Nabi dijanjikan sebuah negara. Jadi dia orang ni yang kedua, kelompok kedua ni nak tengok betul tak dia itu Nabi, sebab dia dah janji bahawa dia akan menjadi penguasa di Yathrib. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan diterima oleh orang Madinah, orang Ghifar yang separuh datang memeluk Islam. Mana nak ceritanya, maknanya maksud ni ada dua kategori, ya. Kategori yang pertama memang mereka itu percaya dengan hati mereka. Yang kedua pakai lagi tolak campur, sebab Nabi kata ada begini janji, okey tengok janji itu betul ke tak. Tetapi memang benar ketika berlaku mereka semua memeluk agama Islam dan seluruh Ghifar. Dan sebab itu Nabi SAW menyebutkan Ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar itu Allah memberi keampunan. Dan begitu juga bukan Ghifar, kabilah Aslam yang lain yang bersama dengan itu, semuanya pada ketika itu ketika Nabi dijanjikan Yathrib dan menjadi penguasa di Yathrib, dan mereka telah datang memeluk agama Islam dan Nabi mendoakan mereka dengan kebaikan. Allahu Rabbi. Itu yang pertama kot, ya. Yang pertama, Ustaz. Allahu Akbar. So yang kedua adalah kenapa Abu Dzarul Ghifari boleh berhadapan dengan masyarakat pada ketika dengan itu. masyarakat Quraisy pada masa ketika itu. Baik, dan dia mengisytiharkan Islam. Dan Nabi SAW, sebab kita tahu bahawa di peringkat awal Nabi tidak minta para sahabat untuk mereka itu declare, untuk mereka itu, sebab mereka dalam keadaan yang mustad'af, ya, bukan sekadar dhaif tetapi mustad'af. Maksudnya bukan mereka itu lemah kerana ramai pengikut Nabi adalah golongan hamba, tetapi juga pada ketika itu mereka dilemahkan pada ketika itu. Maka pada saat tersebut Nabi lebih mengambil pendekatan tak perlu mengisytiharkan keislaman, sembunyikan keislaman, tapi balik ke Ghifar dan Islamkan orang, sebab di sana kamu ada pengaruh, di sini kamu tak ada siapa-siapa. Tetapi seseorang yang memang telah memeluk agama Islam dan pada ketika itu yang mengetahui bahawa la ilaha illallah bukan hanya pada tutur kata, tetapi yakin bahawa yang menjaga aku, yang memelihara aku adalah Allah itu, yang berkuasa Allah itu, yang menetapkan adalah Allah itu, maka keyakinan membuak-buak dalam dada Abu Dzarul Ghifari itulah yang menyebabkan dia tampil pada ketika itu dan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang sekarang saya boleh sebut dengan kuat. Mungkin para penonton tanyalah ustaz sambil duduk bersandar, ya, kopi belum sampai lagi tu. Ya, juga boleh menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mungkin anak-anak kita di sekeliling kita terkejut, kenapalah ayah ni duk asyhadu an la ilaha illallah. Dan sebutlah di mana-mana pun tak ada masalah. Tetapi Abu Dzarul Ghifari pada saat dia pergi kepada Kaabah pada ketika itu dan menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah dipukul dan ketika rebah dan jatuh. Dan dalam riwayat kata kalaulah tidak ada Abbas ibn Abdul Muttalib, maka ketika itu Abbas ketika lihat wajah Abu Dzar, dia tahu ini orang Ghifar, maka dia berkata, kalian takkah takut, sebab Ghifar adalah jalan perniagaan daripada ini sampai ke Syam. Kalau kamu apa-apakan dia, maka dia akan balik dan menunggu kamu. Maka mereka berhenti buat seketika. Tetapi Abu Dzarul Ghifari untuk keesokan harinya melakukan perkara yang sama, dan pada saat tersebut berlaku lagi perkara yang sama. Artinya darah, pukulan, kesakitan
adalah janji, tetapi kerana apa? Sebab kekuatan iman tidak menjadikan seseorang itu sakit. Jadi yang kita nak cari ni adalah ya Allah, berilah kami kekuatan, keyakinan seperti mana Engkau campakkan dalam hati Abu Dzar Al-Ghifari. InsyaAllah, mudah-mudahan satu mujahadah ataupun jahadun, kesungguhan perjuangan yang begitu hebat yang ditonjolkan, yang dizahirkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan semestinya Ustaz, Allahu Akbar, ini satu perkara yang perlu kita ceritakan, kongsikan, kisahkan kepada anak-anak generasi kita pada hari ini, bahawasanya inilah harga yang perlu dibayar demi sebuah Islam yang sampai hari ini kita dapat sama-sama rasai nikmat iman dan juga Islam, walhasil berkat perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook juga yang bertanya. Laila Dila Rosa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata bahawa Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya beliau sahaja yang menyimpannya. Soalannya Ustaz, ilmu apakah yang ada pada Sayyidina Abu Dzar ini dan mengapakah beliau menyimpannya? Mohon pencerahan, jazakallah khair. Satu soalan yang cukup menarik sebenarnya. Saya pun tertanya-tanya apakah ilmu tersebut Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan. Baik, terima kasih. Ni orang Portugal kan ya, Laila Dila Rosa. Baik, tak apalah. InsyaAllah sebab tulis Melayu tu kita boleh cakap dalam bahasa kita lah, insyaAllah ya. Baik. Semua yang dikasih sekalian, memang ada pernyataan yang sebegitu daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya, yang memberi pujian. Ini setelah ni dah kisah kemudian setelah mereka berkumpul di Madinah, dah habis fasa tadi ya, habis fasa tadi. Sebab Islam ni satu fasa nak mendapatkannya, yang kedua nak menjaganya ya. Jadi sekarang ni pada fasa menjaga Islam, mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam ya. Dan Abu Dzar cemerlang di semua fasa ya. Sebelum Islam dah kata Nabi dia baik dah, dan kemudian dengan sebab itu terdorong hatinya untuk jumpa Nabi dan cari kebenaran pada masa itu ya. Ketika orang lain bergelut, berhujah dengan Nabi ya, menafikan Nabi, bahkan mempersendakan Nabi, bahkan menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar tidak begitu laluannya ya, kerana tauhidnya tersebut. Kemudian bila telah memeluk agama Islam, sebab orang kita kena ingat bahawa agama tauhid ya, orang-orang Yahudi sebagai contoh ahlul kitab ialah orang-orang yang tahu tentang Allah, yang mereka ada kitab, tetapi rupanya kitab tersebut menjadi penghalang kepada mereka untuk ikut kebenaran agama. Jadi Abu Dzar tidak begitu. Dia membuka pintu hatinya dan mengikut sebanyak-banyaknya, yang menyebabkan pada ketika itu kelurusan hatinya, menjadikan amal solehnya ya, iman dan amal ini gabungan yang kita doa pada Allah ya. Kita bercakap tentang Abu Dzar, tetapi kita doakan tentang diri kita, gabungan antara imanku tambahkanlah ya Allah, sebab iman itu sifatnya yazid, bertambah pada Abu Dzarul Ghifari kerana ditarbiyah, diajar oleh Nabi, bahkan Nabi mengajar secara langsung kepada Abu Dzarul Ghifari. Dan kemudian kita tahu bahawa dalam agama kita Allah menyebutkan bahawa bila seorang beramal dengan amal taqwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu. Allah tambah lagi ilmu ya, bukan hanya pada Abu Dzarul Ghifari tetapi pada semua kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam syarah yang simple dalam Arba'in Imam Nawawi Al-Wafi ya, pensyarah tersebut menyatakan bahawa di antara prinsip ilmu, dia akan berkembang bila mana kita amalkan. Jadi para sahabat, kenapa mereka punya ilmu berkembang? Kerana apa? Sebab ketakwaan mereka itu menjadikan Allah menambah mereka ilmu, menambah mereka ilmu. Dan pada ketika itu Sayyidina Ali ibn Abi Talib sebenarnya dalam bentuk pujian. Sebab kita tahu bahawa Sayyidina Ali dia antara orang yang Rasulullah puji tentang keilmuan. Ini best para sahabat. Para sahabat hidup mereka adalah saling puji, memuji orang lain. Ya. Kita ni kadang-kadang nak puji kedekut sungguh macam kena keluar kos ya. Ada teks berapa persen belakang tu tak nak. Rasa macam ya Allah nak puji kawan ya Allah. Sedangkan dah boleh puji dah ya. Rasulullah memuji Sayyidina Ali tentang ilmu, dan para sahabat tahu tentang keilmuan dan ketajaman kepintaran Sayyidina Ali ibn Abi Talib, seperti juga para sahabat yang lain. Dan begitu juga
Sayyidina Ali tidak pula tengok aku ni orang berilmu sebab dipuji oleh Nabi. Jadi sifat Sayyidina Ali pula memuji Abu Dzarul Ghifari kerana Abu Dzarul Ghifari adalah dia beriman, bertakwa, lantas mendapat ilmu daripada Allah di atas ketakwaan itu. Baik, sehingga Sayyidina Ali ibn Abi Talib memuji dan mengatakan bahawa Abu Dzarul Ghifari dalam apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa sesungguhnya ilmu Abu Dzar dan kelurusannya menyampaikan apa ilmu tersebut, ya. Itu ada pada Abu Dzar. Itu pujian Sayyidina Ali, ya. Sebab saya takut nanti orang tersalah faham dengan perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memuji tentang ilmu ada dan menyampaikan. Maka Sayyidina Ali berkata, aku pun tak sekuat Abu Dzarul Ghifari apabila dia menyampaikan ilmu tersebut. Sebab kita tahu, sebab setengah orang kalau macam memahami soalan tadi seolah-olah adalah ilmu ni yang orang kena simpan, ya. Sedangkan menyimpan ilmu tak menyampaikan adalah merupakan jenayah ilmu, ya, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya Abu Dzarul Ghifari ada ilmu yang disimpan tak nak ajar pada orang lain, seperti tok guru kungfu, ya, sebab kalau ajar semua nanti anak murid dia tak boleh jadi champion lagi, lawan kan. tok guru. Lawan tok guru pula. Itu tidak berlaku sama sekali sebenarnya. Cuma penyataan Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah menyebut bahawa Abu Dzar menyampaikan ilmu yang aku pun tak sekuat itu menyampaikan ilmu. Maksudnya dia bagi tahu ke semua benda, dan aku tak boleh buat macam Abu Dzarul Ghifari. Jadi itu kondisi betapa seorang yang, kerana apa? Sebab hatinya yang penuh dengan kebenaran, ya, hanya akan keluar daripada mulutnya adalah kebenaran. Jadi dia tak peduli, kalau kita nak tengok konteks kita inilah, mungkin dai, ya, mungkin dai Anas dia fahamlah. Maka seorang dai ni dia bukan soal tahu, tetapi bagaimana nak menyampaikan apa yang dia tahu sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi. Waqi' orang kata, kan. Abu Dzar dia tak ada prinsip tu. Aku sampai terpulang pada engkau. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang ni berfikir macam aku sampai ni kan, takut dia tersinggung. Jadi kena pantun dulu, ya, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik cabang 3, bagi supaya jadi dulu ni. Abu Dzar no. Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali. Abu Dzar akan sampaikan saja tanpa mempedulikannya. Allahu Akbar. Nak berkata sesuatu yang benar ketika mana pahit yang perlu ditelan, satu benda yang susah. Qulul haqq walau kana murra. Katakan benar sekalipun pahit. Tetapi ini yang dibuat oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan masya-Allah tabarakallah, mungkin kita tidak mampu setabah dan sekuat beliau, tetapi setidaknya ada akhlak yang baik yang kita dapat contohi walau sedikit, tetapi daripada seorang yang bernama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan semestinya banyak lagi, Ustaz, yang akan kita kongsikan selepas ini. Kita nak berehat sekali lagi. Jadi saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah dan yang Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi berbicara tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup memberikan inspirasi kepada kita dalam bab sirah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan yang bagi Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat penonton kita yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi di talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan ke 011 1233 6480
atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita nak raikan soalan daripada pemanggil kita yang telah pun bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Zuramli Razali, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Seperti Ustaz dah jelaskan tadi dengan panjang lebar tadi mengenai Saidina Abu Dzar Al-Ghifari ini ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang yang zuhud dia tidak penting kemewahan hidup di dunia ini, jadi dia lebih tawaduk kepada kehidupan di akhirat, bersederhana kehidupannya secara bersederhana. Jadi soalan saya Ustaz, apakah yang perlu kita pelajari sebagai pengajaran untuk kita untuk meniru mengikut cara kehidupan Abu Dzar ini yang lebih kepada akhirat, apa zuhud ataupun apa yang dikatakan sebagai kehidupan yang lebih kekal di alam sana, sebagai pengajaran itu di dalam masyarakat ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya soalan melalui panggilan telefon tentang satu sifat yang sebenarnya perlu ada dalam diri kita, iaitu zuhud Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Yang sebenarnya dalam hati kita ni pun perlu kita tanamkan antara sifat yang baik ni, zuhud, qanaah dan sebagainya. Tapi ini antara satu perkara yang sukar untuk dibuat sebenarnya Ustaz. Sukar untuk dibentuk dan memerlukan mujahadah yang begitu hebat. Tetapi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari telah meletakkan satu perkara yang cukup hebat asas dalam diri beliau, iaitu sifat zuhud. Apakah yang kita boleh contohi daripada perkara ini Ustaz? Baik, alhamdulillah, terima kasih akhi Tuan Haji Omar yang istiqamah nampaknya bersama dengan kita dengan soalan-soalan yang sangat baik dan membuka seolah satu tingkap baru untuk kita berkenalan, bukan sekadar bagaimana dia ilmunya, bagaimana lurusnya dalam menyampaikan ilmu, dalam tadi bagaimana teguhnya iman ketika mencari keimanan ya. Tetapi kita dapati bahawa semua yang kita bincangkan tadi, seorang bila beriman, bila kenal Allah, bila yakin pada hari kiamat, hari akhirat, tahu tentang adanya syurga, yakin bahawa sesungguhnya neraka itu sesuatu yang hak dan benar, maka secara otomatis bagi para sahabat, sebenarnya kita sebut ni sebenarnya bagi anak didik Nabi, yakni para sahabat, termasuk Abu Dzar, ya, termasuk Abu Dzar. Cuma Abu Dzar itu kelihatan lebih menonjol, sedangkan semua para sahabat yang dididik oleh Nabi, alhamdulillah, boleh kita percayai sebagai golongan zuhad, mereka-mereka yang zuhud terhadap dunia, tawaduk. Tetapi dia menonjol, orang kata sifat itu menonjol kepada Abu Dzarul Ghifari. Dan perlu mungkin kita betulkan takrifan, sebab mungkin kita ini sebab kita melihat, sebab memahami tawaduk, memahami zuhud adalah takrifan yang lebih dalam ilmu tasawuf. Betul. Ya, dalam ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang akhlak dalaman, batin ya. Maka kita dapati bahawa setengah kita beranggapan bahawa zuhud adalah orang yang tidak ada dunia. Allah. Ya. Buang dunia. Buang dunia ataupun tak peduli dunia. Itu zuhud. Mengutamakan akhirat. Ya, naik basikal mungkin ke KL ya. Berpeluh-peluh pakai necktie jelah, sebab apa? Sebab tapi zuhud. Mungkin kita kata zuhud maknanya boleh viral insya-Allah ya. Naik kuda. Naik kuda lebih dahsyat. Allah, ikut sunnah. Ikut sunnah. Jadi nak ceritanya bahawa ekoran daripada cetusan soalan daripada Haji Omar tadi mengajak kita melihat susuk bagaimana para sahabat terlebih dahulu, sebab dan kita kena takrifkan zuhud terlebih dahulu. Betul. Sebab zuhud dia bukan soal apa yang kita ada, tetapi bagaimana hati seseorang terhadap dunia. Ya, hati seorang terhadap dunia. Baik, kalau macam tu zuhud tak boleh diukur dengan pandangan lahiriah. Ya, ada orang yang kita sangka dia zuhud, rupanya dia tidak zuhud. Ya, ada orang miskin yang kita sangka tak ada benda di rumah dia, zuhud dia. Tetapi kalau kita nak mentakrifkan zuhud, kita tak boleh tengok rumah dia. Tetapi kita kena tengok dalam hati dia. Setengah orang miskin yang kosong rumahnya tapi dalam hatinya penuh perabot.
Maka dia tak dinamakan sebagai orang yang zuhud. Seorang yang mungkin tak ada kuasa, maka dia zuhud, tak nak kuasa. Tetapi rupanya dalam hatinya penuh dengan kuasa. Di luar, di tangan je tak ada kuasa. Maka zuhud adalah bukan soal apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Baik, bila apa yang di dalam, dia tak peduli lagi apa yang ada di luar. Jadi ada orang yang tak ada apa di luar, tetapi juga tidak ada di dalam. Seperti Abu Dzarul Ghifari. Dan ada orang seperti Abdul Rahman ibn Auf yang penuh dalam tangannya. Ya, kalau hari ini kita convertkan ke ringgit Malaysia, saya baca satu artikel tentang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf mempunyai kekayaan 6 kali ganda lebih besar daripada Bill Gates. Ya, ini saya tengok ditulis oleh orang barat sendiri. Statistik. Ya, maknanya penuh dengan tangan. Adakah kita kata Abdul Rahman bin Auf ni tak zuhud rupanya? Ya, pada tangannya penuh dengan harta, tetapi dalam hatinya kosong daripada dunia tersebut. Jadi ukuran zuhud yang diajar oleh Nabi adalah bagaimana bergantungnya hati seorang itu, cintanya hati seorang itu terhadap dunia yang ada di luar. Baik, tetapi walau bagaimanapun, Masya Allah, memang benar Abu Dzarul Ghifari adalah orang yang macam tadi. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari, dia seorang yang macam Sayyidina Ali kata, dia cakap-cakap je. Maknanya dia akan pergi sentiasa kepada para sahabat. Dia sebab Abu Dzar takut, sebab Abu Dzar hidup sampai zaman Sayyidina Osman. Zaman Islam awal memang harta tidak ada. Ya, mereka infak semua harta mereka. Tetapi ketika Islam dah mula kukuh, zaman Sayyidina Abu Bakar belum nampak, zaman Sayyidina Omar, cuba bayang kalau Parsi telah pun berada di bawah jajahan takluk Sayyidina Omar Al-Khattab. Dan ketika itu di bawah zaman pemerintahan Sayyidina Osman, Masya Allah, ketika itu kita tahu bahawa dah sampai ke Andalus. Maknanya empayar Islam dah begitu kukuh, dan empayar Islam begitu kukuh, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Kita duduk macam sandwich, atas bawah langit bayang berkat pada masa tu. Hari ini diapit oleh kesusahan kita. Tetapi di zaman kita kembali kepada agama, baik, Abu Dzarul Ghifari dia khawatir bahawa takut kat dalam macam tu, kat luar macam tu, kat dalam macam tu. Nampak kamu sedang memegang dunia, kamu tak jadi macam Abdul Rahman. Tapi rupanya dalam hati kamu penuh dengan dunia. Jadi perkara itulah yang menonjol daripada Abu Dzarul Ghifari, maknanya menunjukkan erti kezuhudan dengan pengamalan bahawa dalam hati tak ada perasaan cinta kepada Allah. Dan sifat yang kedua yang disebut oleh Masya Allah Tuan Haji Umar tadi memang sangat benar dan tepat, kerana Nabi pernah menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, daripada juga Abi Ya'la, Nabi SAW menyebutkan, saya kira ini satu pujian yang sangat besar, ya, yang Nabi letakkan ke atas Abu Dzarul Ghifari, yang Nabi tak menyebutkannya kepada orang lain. Nabi menyebut, man sarrahu an yanzura ila tawadhu'i Isa bin Maryam falyanzur ila Abi Dzarrin. Allahu Akbar. Nabi kata, siapa yang teringin nak tengok bagaimana tawaduknya Nabi Isa ibn Maryam. Masya Allah, kan dalam Quran kita Nabi Isa. Maka Nabi kata, falyanzur, naklah dia tengok kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Maknanya Nabi sendiri menyebutkan bahawa tawaduk, ya, tawaduk. Tawaduk ni juga takrifan. Sebab tawaduk kadang-kadang orang tengok dia loy apa, merendah diri, merendah diri, ya. Sopan, nampak tunduk. Tawaduk. Sekali lagi kena suluh dengan tasawuf. Sebab tawaduk soal hati, maknanya sejauh mana merendahnya seseorang. Ada orang yang kelihatannya pakai baju compang-camping, ya, orang kata apa dia, nak cross, zebra cross tu pun Masya Allah, tumpang lalu, ya Allah tawaduknya, kita katakan. Sebab nampak pada lahiriah, ya, lahiriah tidak semestinya menunjuk apa yang ada dalam hati, walaupun kebanyakannya begitu. Sebab kalau kita hanya melihat pada penafsiran luaran sebagai definisi, maka begitu mudah untuk jadi tawaduk. Begitu mudah untuk menjadi zuhud. Maknanya tampilkan, sebab luaran boleh dibentuk, luaran boleh dipertonton dan dipertunjul, kan. Jadi kalau begitu, Masya Allah, kita mendapati bahawa tawaduk adalah sejauh mana hati seseorang itu merendahkan dirinya semata-mata hanya kerana Allah. La yakhafuna laumata laim. Ya, ini juga disebut komentar oleh Sayyidina Ali. Tak ada orang yang boleh la yakhafuna laumata laim, yang takut orang cerca. Allah Abu Dzar tak takut dan Zuhan cerca kok mana pun, kecam ke pun, dia akan cakap benda yang sama. Kita ni
adjust juga kan. Jiwa kental Ustaz. Jiwa kental Bahasanya, sebenar Ustaz. kan. Allahu Akbar. Jadi itu daripada soalan yang sangat baik daripada Tuan Haji Omar tadi. Memang dua sifat itu sangat menonjol, dan sifat itulah bila kita tahu takrifannya, Sayyidina Omar tanya bagaimana kita nak bawa dalam hidup kita. Semua yang dikasih sekalian, tarbiyah iman untuk kita, ya, maknanya kena jadikan bahawa satu keimanan, dan kemudian kita mendalami ilmu kejiwaan, maksudnya ilmu tentang hati, ilmu dalam bidang tasawuf yang kita kata bahawa nak mendidik hati ni bagaimana, tahu apa yang sifat dikatakan mazmumah, ya, saya cakap ni bukan untuk orang, ya, tetapi untuk diri saya sendiri, maknanya tahu tentang bagaimana takhalli, membuang sifat-sifat itu. Sebab kalau kita tak masuk pun pada ilmu tersebut, samalah contoh, ya, katalah Dai Anas, saya kata Dai Anas kena basuh baju tu. Yang saya kata apa hal nak kena basuh? Sehingga kita nampak ada najis rupanya. Nampak kotor. Nampak kotor baru kita basuh. Hari ini kita tak nampak kotor tersebut sebab tak ada ilmu yang menyuluh dia, ya. Bila kita suluh dengan ilmu tersebut barulah kita nampak. Jadi nampaknya balik kepada ilmu yang menceritakan soal dalaman. Dan sebenarnya diajar di masjid kita, di sekolah kita, pada anak-anak kita. Ilmu bukan sekadar sah batal, tetapi bagaimana dalaman kita. InsyaAllah proses itulah yang dilakukan oleh Nabi secara berterusan kepada para sahabat Nabi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan sebab dijernihkan maksud tawaduk dan juga zuhud tadi, mudah-mudahan membawa satu dimensi yang ataupun gambaran yang jelas kepada kita bahawasanya bukan sekadar luaran yang perlu kita jernihkan, bersihkan, tetapi juga dalaman, iaitu hati kita yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini antara sifat yang ada kepada diri Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam, tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Salmah Dahalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, benarkah doa-doa Sayyidina Abu Dzar telah dikenali oleh para malaikat? Apakah kehebatan doanya sehingga malaikat telah mengenalinya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Satu soalan yang cukup menarik juga. Mohon pencerahan daripada Ustaz biar tahu, jangan keliru Ustaz. Apakah benar ataupun kesahihan perkaranya Ustaz? Sedikit daripada Ustaz. Baik, kita jumpa bukan sekadar Abu Dzar, ya, tetapi begitu ramai kalau kita lihat, sebab Nabi boleh mengesahkan perkara tersebut. Ya, zaman sekarang berlaku, tetapi oleh kerana tidak ada pengesahan daripada Nabi SAW, maka kita tidak boleh berpegang seperti berpegangnya kepada pengesahan daripada Nabi SAW. Jadi kalaulah orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang Nabi sebutkan sifat tawaduknya seperti tawaduknya Nabi Isa alaihissalam, betapalah kalau begitu amalnya, doanya, ya, pastinya akan sentiasa didampingi oleh para malaikat, mengaminkan, mengiyakan, dan ini memang berlaku dalam beberapa keterangan Nabi tentang perkara tersebut. Cuma kita nampak bahawa bukan sekadar berlaku pada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi juga berlaku kepada para sahabat yang lain tentang bagaimana doa mereka dan amalan mereka, dan Nabi mengomentar kembali. Sesimpel yang kita kata yang seorang yang baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, yang ditambah dengan hamdan katsiran mubarakan fihi, kan, dan itu pun dia sebut kalimat tersebut, maka Nabi mengomentar betapa para malaikat datang berebut-rebut pada ketika itu untuk mencatat pahala ganjaran daripada tasbih yang dibacakan ataupun tahmid yang dibacakan pada ketika itu. Jadi apa yang penting buat kita ialah apa yang ada dalam diajar oleh para sahabat dalam bentuk tasbih, dalam bentuk doa, maknanya daripada Nabi SAW, marilah kita amalkannya. Hari ini kita bahaskannya, amal belum tentu. Ya, kita lebih suka untuk mengupas, membincangkannya, bagaimana dia punya manba', bagaimana, tetapi akhirnya tanya kepada amalan, kita menjadi orang yang paling fakir. Sebab itulah umat Islam di akhir zaman ni, nasihat untuk saya dan semua rakan-rakan, ditanyalah ustaz, ya, umat Islam bukan umat yang tidak punya ilmu pada hari ini, tetapi yang kian gersang adalah amalan. Kian kering, kian kontang adalah amalan. Cuba bayang kalau orang yang paling berpengetahuan pun tak ada amal, betapa orang yang tidak ada pengetahuan. Jadi sebab tu, marilah kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz ni kunci untuk mendapat jawapan, tetapi nawaitu kita, walaupun kita letakkan susuk Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda, itu sebagai contoh, tetapi kita sebut ya Allah,
bagilah aku kekuatan amal ya Allah, seperti mana ada apa yang ada pada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar banyak berdoa, maka jadilah aku pada saban setiap masa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berselawat, jadilah aku banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ustaz sebut tentang selawat, Ustaz, masya-Allah tabarakallah, kita sebenarnya diambang Maulidul Rasul, Ustaz, 12 Rabiul Awal. Kalau boleh kita nak buktikanlah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ini, dan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, sudah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan di TV3. Siaran kita di TV3 akan tamat di sini. Kita akan sambung lanjutan siaran 30 minit di TV9. Selepas ini, saudara jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanya Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kita kembali bersua dan bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, lanjutan siaran 30 minit tambahan di TV9. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi pada membicarakan topik sirah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam. Dan kita bersama ahli panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan alhamdulillah Ustaz, banyak perkara yang telah pun kita kongsikan tentang kisah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu ini. Dan semestinya bagi anda yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi WhatsApp di 011-1233-6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita nak sambung pengajian kita ataupun perkongsian tentang sirah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam ini, yang kita naikkan soalan ataupun kemusykilan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Izara yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sumbangan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam perjuangan dakwah Islam yang ketika itu dalam perang Tabuk dan kemaslahatan masyarakat ketika itu yang menegakkan Islam dan membantu orang fakir miskin? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Sekian, terima kasih. Soalan yang cukup menarik daripada Izara yang bertanya di Facebook, Ustaz. Perang Tabuk. Baik, terima kasih Izara. Benar, saya kira Perang Tabuk adalah satu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam. Apatah lagi dia ada kaitan dengan Empire Rom, ya, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sendiri pun telah mempersiapkan diri untuk pada ketika itu dalam perang Tabuk adalah untuk mempertahankan wilayah Islam ataupun wilayah tanah Arab daripada dijajah oleh orang-orang Maharaja Rom pada ketika itu. Mungkin sebab tajuk kita tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Secara keseluruhan semua yang dikasih sekalian, perang Tabuk adalah menunjukkan betapa keseluruhan para sahabat. Kalau kita pernah mendengar kisah betapa Sayyidina Abu Bakar memberi seluruh hartanya, sehingga dibentangkan harta dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau memberi segala harta ini wahai Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?
spontan, tanpa sedikit rasa terkilan, yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Allah dan Rasulnya. Allah. Maknanya gambaran perang Tabuk memerlukan kepada sokongan keuangan dan tenaga daripada para sahabat. Orang-orang kaya menginfakkan harta-harta mereka. Dan apa cerita Abu Dzarul Ghifari? Allah. Abu Dzarul Ghifari, ya, kalaulah Sayyidina Umar, kita katakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab seorang yang menginfakkan hartanya begitu banyak untuk peperangan atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Sayyidina Umar juga mempunyai kuda yang paling pantas di tanah Arab pada ketika itu, ya. Sayyidina Umar memiliki kuda yang paling pantas, yang paling kuat, ya. Ferrari lah mungkin kita kata pada hari ini, ya. Nak bagi realistik sikit lah. Nak bagi real, bagi nampak sikit macam mana, ya, gambaran. So, takut kita tak nampak sebab harga seekor kuda pun pada hari ini mencecah juta kan, seekor kan. Jadi cuba bayangkanlah kuda paling mahal jadi milik Sayyidina Umar Al-Khattab untuk mempersiap diri di medan peperangan. Maknanya bukan nak merambu, bukan nak merempit, tetapi untuk mempersiapkan ianya untuk medan peperangan. Baik, kenapa saya cerita ni? Sebab nak bandingkan dengan Sayyidina Abu Dzarul Ghifari, seorang yang memang bersifat zuhud dan menunjukkan bahawa dia tak ada di luar dan tak ada di dalam. Dunia tu tak ada, bukan hanya di dalam tetapi juga tidak ada di luar. Para sahabat yang lain ada di luar tetapi dalam tidak ada menyimpan kecintaan kepada dunia. Baik, menyebabkan dalam peperangan Tabuk Abu Dzarul Ghifari dengan keldainya, ya. Nak kata apa keldai ni, ya? Maknanya keldai yang paling dhaif, maknanya dalam ramai orang tu, Allah, keldai ni dah memang slow dah. Jalannya Masya Allah slow sangat-sangat, dan dia tak ikut orang, ikut dia. Ketinggalan. Dia pukul kok mana pun, kalau dia tak nak bergerak, dia tak nak bergerak. Buat relax. Maknanya Abu Dzarul Ghifari dengan duit yang ada, ya, tidak beralasan aku tak ada duit, aku tak akan infakkan hartaku untuk berjuang. Maka Abu Dzarul Ghifari membeli keldai tetapi dengan hartanya yang sangat sedikit, menyebabkan keldai yang paling murah. Yang menyebabkan kisah ini menarik. Kenapa? Sebab menyebabkan dia tertinggal jauh daripada orang lain. Maknanya cuba bayang kedai yang tak mau bergerak, jauh ketinggalan, duk tekan minyak dah naik 20 km sejam, orang lain dah 200 km sejam dah sampai ke Karak, kita masih lagi kat Gombak contohnya. Ya, gambaran nak cerita itulah Abu Dzarul Ghifari dengan barang bekalan peperangan, ya. Peperangan perlukan pada bekalan makanan, alat senjata, dan dalam keadaan yang susah itulah maka makin jauh, ya. Sehinggalah bahawa dikatakan, ini saya membaca ini dari sudut pandang yang ya Allah takutnya dalam hati, ya. Dalam dalam perjuangan kita tak boleh menunggu sesiapa. Betul. Ya, orang yang tertinggal maka kita tak boleh menunggu, ya. Seorang punya pasal akhirnya semua terpaksa. Jadi lambat. Maka Nabi memerintahkan bahawa teruskan perjalanan. Walaupun mungkin Abu Dzar akan terpaksa tertinggal di belakang. Maka disebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang yang tertinggal di belakang. Seorang duk pecut tak pergi dia punya tu, ya, tak boleh pergi je, kan. Duk mungkin gearbox ada masalah. Allahu sallam. Tak habis lama. Itu yang kemampuan dia ada. Baik. Dan kemudian sebab makin jauh, dan kemudian para sahabat mengata, ya Rasulullah, itu Abu Dzar. Maknanya nak ceritanya kedudukan Abu Dzar seolah-olah kalaulah sebut Abu Dzar, tentu Nabi kata okey, kita stop jap, kita tunggu Abu Dzar datang. Tetapi dalam perjuangan, ini mengajar kita tentang perjuangan. Ada orang yang dia datang dalam perjuangan dan dia melambatkan perjuangan. Apa kata Nabi SAW? Tinggalkan dia, kata Nabi. Da'u iyaku fihi khairun. Kalaulah dia ada baik, dia akan datang. Allah akan datang bertemu dengan kita. Maknanya dalam perjuangan ni, kalaulah kita tu perjuangannya baik, maka tahulah, yakinlah bahawa Allah mentakdirkan orang-orang tu akan bersama dengan perjuangan kita. Dan kata Nabi, kalaulah ghairu dzalik, sekiranya maknanya tak boleh kejar juga, ya, maka pada ketika itu faqad arahakumullah fi, ya, ataupun minhu, sesungguhnya Allah nak selamatkan kita daripada dia. Maknanya kadang-kadang ada orang yang kelihatan kita perlu dalam perjuangan, tetapi adanya dia tidak menjadikan kita tu mendapat ketenangan dalam perjuangan. Jadi halangan pula. Jadi halangan dalam perjuangan. Ini satu kaedah yang menjadikan bahawa kita bila berjuang itu kaedahnya. Baik, balik pada Abu Dzarul Ghifari. Dan akhirnya sampailah semua yang saya kasih sekalian.
kalau kita tengok dalam Bidayah wan Nihayah, Ibnu Kathir menceritakan tentang kisah ini sebab dia ada kisah dengan kaitan di penghujung cerita kita nanti insya-Allah, sebab akhirnya ya nampak semua yang dikasih sekalian, sehinggalah Abu Dhar bukan sekadar seorang zahid, bukan seorang alim, bukan seorang tetapi seorang mujahid. Dikatakan pada ketika itu demi untuk bersama dengan perjuangan Rasulullah, Abu Dhar tinggalkan keldainya dan memikul seluruh bebanan itu dan berjalan kaki mengejar Rasulullah sampailah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika cuba bayang para sahabat berhenti nun di padang pasir, kelihatan seorang yang terhuyung-hayang. Demi hatinya memburu nak bersama dengan Rasulullah, nak bersama dengan perjuangan bersama dengan para sahabat yang mendukung agama pada ketika itu. Dan para sahabat melihat bayang-bayang makin dekat. Mereka berkata, siapakah itu? Maka Nabi kata itu adalah Abu Dhar. Dan kian dekat. Ketika itulah Ibn Mas'ud berkata pada aku mendengar Nabi berkata, sesungguhnya Abu Dhar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Sesungguhnya Ibn Mas'ud yang duduk di sebelah Nabi mendengar Nabi berkata, sesungguhnya Abu Dhar berjalan keseorangan, ya, sesungguhnya Abu Dhar akan mati keseorangan dan Abu Dhar akan dibangkit oleh Allah keseorangan. Dan kisah ini insya-Allah kita akan tengok di penghujung. Dan tolong ingat Ibn Mas'ud yang mendengar daripada Nabi, melihat kepada wajah Abu Dhar yang penuh bersembah pada ketika itu demi untuk mendekatkan diri dengan perjuangan. Jadi semua yang dikasih sekalian, sebab itulah bila agama kita cintai, kita akan berjuang untuk agama yang kita cintai dalam keluarga kita insya-Allah, ya, dalam masyarakat kita insya-Allah, dalam tempat kerja kita insya-Allah, dan semua kita akan membawa semangat Abu Dharul Ghifari walaupun terpaksa memikul di tengah padang pasir, meninggalkan kenderaan, tak seperti orang lain tapi demi perjuangan. Allahu Akbar. Berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Masya-Allah tuan. Itu lirik lagu Ustaz. Inilah antara kepayahan yang ditunjukkan ataupun mujahadah yang dizahirkan oleh seorang yang bernama Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu demi mendapatkan cinta Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemberi salam. Antara perkara yang cukup menarik, panjang lebar kita bicarakan bersama yang berbahagia panel kita, Ustaz Zul Ramli Razali. Dan semestinya Ustaz, gambaran kehidupan seorang yang bernama Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu ini merupakan satu perkara yang cukup menarik untuk sama-sama kita adaptasikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan daripada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Zul Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, Sayyidina Abu Dhar mempunyai sifat keberanian dalam usaha menjalankan dakwah Islam. Bolehkah Ustaz kongsikan contoh kehidupan yang pernah dilalui oleh beliau ketika menjalankan dakwah Islam sebelum kewafatan baginda Nabi SAW? Mohon pencerahan Din Zaidi dari Pasir Mas, Kelantan yang bertanya Ustaz. Baik, terima kasih Akhi Din Zaidi di atas soalan yang sangat dengan perbincangan kita. Saya kira untuk kita semua memahami bahawa di samping sifat tawadhu', di samping sifat yang zuhud, yang sangat ketara pada susuk yang kita nak contohkan ni supaya kita dapat melakukan perkara yang sama, maka di antara perkara yang paling menonjol kepada Abu Dharul Ghifari adalah sentiasa tegas dan akan bercakap
tentang kebenaran walaupun pada siapa yang berhadapan dengan dia, siapa pun yang dia hadapi, ya. Dia tidak pernah mungkin menyebut ataupun berlapik bila dia perlu menyampaikan sesuatu. Itu prinsip yang ada pada Abu Zarul Ghifari. Dan inilah yang mungkin Nabi maksudkan tadi dalam doa, bila Nabi SAW menyebutkan dalam doa betapa akan berjalan keseorangan, akan mati keseorangan dan akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk seorang. Abu Zar Ghifari seorang kerana dia memburu dengan kedaifan fizikalnya untuk sama dengan para sahabat yang lengkap tadi, untuk bersama dengan para sahabat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu kita dapati bahawa siapa pun yang ditemui oleh Abu Zarul Ghifari, khalifahkah, sebab itulah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Abu Dzar Al-Ghifari menjadi penasihat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan ketika peperangan dan penaklukan terhadap Baitul Maqdis, maka Abu Dzar bersama dengan Sayyidina Umar ketika itu. Dan termasuklah berhadapan dengan gubernur, ya, ketika itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Abu Dzar tetap bercakap perkara yang sama tentang kebenaran dan bercakap perkara yang sama kepada sesiapa pun, termasuk khalifah kepada ketika itu ataupun Amirul Mukminin Sayyidina Uthman Al-Affan. Baik, saya dapati itulah prinsipnya, ya, prinsip yang kita harap ada kepada semua para duat kita, para guru kita, para ulama kita. Bagaimana masyarakat keliru mana satu yang betul, maka kena ada orang yang bercakap inilah benda yang sepatutnya, inilah perkara yang sepatutnya, tanpa rasa takut pun daripada cercaan, kecaman daripada orang. Ya, kita hari ini nak please orang, takut nanti kita cakap macam ni orang tak suka kat kita. Betul. Jadi kerja kita banyak daripada kita punya effort kita, usaha kita adalah nak please orang. Dan akhirnya tanpa sedar kita tak lagi jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin sebab keterbatasan masa kita, saya melihat contoh kisah yang diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ketika satu musim ketika Abu Dzar datang ke Mekah pada ketika itu, dan di tengah-tengah orang ramai Abu Dzarul Ghifari memanggil semua orang. Dia kata, dengarlah kata-kata daripada Jundub Al-Ghifari. Datang sini, mari dengar. Dengarlah seorang yang bercakap dengan perkataan yang paling lembut. Mari datang. Maka orang datang kerimin, berkerumun pada ketika itu untuk mendengar apa yang nak disampaikan oleh Abu Dzarul Ghifari. Maka Abu Dzar Ghifari memulakan dengan soalan, mungkin saya sempat ya, supaya kita dapat pegang perkara ini, contoh-contoh bagaimana kerja yang dilakukan oleh Abu Dzarul Ghifari. Maka Abu Dzarul Ghifari bertanya soalan, wahai kalian, sekiranya seorang berlepas untuk melakukan musafir, apakah dia memerlukan kepada bekalan? Semua menjawab, bala, bahkan. Maka kata Abu Dzarul Ghifari, perjalanan hari akhirat itu adalah satu perjalanan yang paling jauh. Dan cuba bayang, kata Abu Dzarul Ghifari, kalian, kita semua akan pulang kepada perjalanan yang paling jauh. Tetapi apakah bekalannya? Mereka yang mendengar ketika kita tertunduk merasai. Dan mereka bertanya, apakah bekalannya? Dan marilah kita dengar apa jawapan daripada Abu Dzarul Ghifari yang menyatakan bahawa bekalan untuk kita tak lain tak bukan, ketika itu dia menyebut tentang ibadah haji. Sesungguhnya kesukaran seseorang yang melakukan ibadah haji adalah Allah nak gantikan dengan kita lepas dengan kesusahan di hari akhirat. Dan kemudian dikatakan bahawa barang siapa yang berpuasa ketika musim yang sangat sukar dan susah, sejauh mana susah itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan susah kita nanti di padang mahsyar. Maka barang siapa yang melakukan salat 2 rakaat dalam gelap malam, Allah marzuqni warzuqna ya Allah. Barang siapa yang bangunkan solat 2 rakaat dalam gelap malam, maka Allah akan jadikan nanti ketika dia dalam gelap kubur, kuburnya akan menjadi terang benderang dengan solat yang dilakukan. Barang siapa yang mengucapkan perkataan baik ataupun mengunci lidahnya jangan bercakap perkara yang tak baik, maka perkara tersebutlah yang menyebabkan bahawa dia selamat ketika neraca timbangannya ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang bersedekah daripada hartanya, maka sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan sekarang itulah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perhatian pada ketika itu. Maka duduklah dalam 2 majlis, dia kata. Yang pertama majlis yang mengajar kita mencari rezeki yang halal. Yang kedua duduk dalam majlis yang untuk mencari kita supaya memburu akhirat sebanyak mungkin. Dan jangan duduk dalam majlis yang ketiga yang tak ada sebut mencari rezeki yang halal ataupun untuk selamat di hari akhirat. Cuba bayang sebegitu, itulah pesan contohnya dalam dakwah Abu Dzarul Ghifari
Dan alangkah best kalau kita pergi pasar dia orang panggil Allah tazkirah tapi kita menyampah juga kan. Allah Akbar. Poyo kita katakan. Tempat tak sesuai lah, tak macam-macam sesuai kan. Allah ya. Akbar. Nasib baik kita ditanyalah ustaz ni memang semua dah prepare. Selamat kita alhamdulillah. Satu nasihat yang cukup bermakna, memberikan bekas di hati kita daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, masya-Allah tabarakallah. Dan ustaz, kita nak raikan mungkin sebagai soalan terakhir daripada sahabat kita yang bertanya, masa amat mencemburui ustaz. Beginilah bila duduk dalam majlis ilmu yang baik ni, masa kita amat terhad. Dan berikutnya ustaz, Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bagaimanakah saat pengakhiran Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ketika dekat dengan kematiannya? Apakah yang menjelaskan Abu Dzar hidupnya seorang diri dan matinya seorang diri? Ustaz dah sebut tadi. Sekian, terima kasih. Soalan cukup baik tentang saat-saat kewafatan ataupun pengakhiran kehidupan beliau ustaz. Baik, alhamdulillah soalan itu bukan sekadar pengakhiran Abu Dzar tapi juga nak habiskan kita punya perbincangan. Kita berada pada penghujung ya, kita melabuhkan sauh kita di penghujung perbincangan kita ni insya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian benar, apa yang Nabi sebut itu dia meminta izin pada Sayyidina Osman Al-Affan untuk duduk di Rabazah. 200 km daripada kota Madinah, dan di sanalah dia tinggal seorang diri. Ya, dia tinggal seorang diri. Dia mengambil pendekatan untuk beribadat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung kehidupannya, dan ditinggal di sana. Dan sehinggalah pada bulan Zulhijjah 32 Hijrah, pada tahun 32 Hijrah, maka sampailah saat terakhir dalam kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari yang hanya ditemani oleh Ummu Dzar dan seorang daripada budak suruhan ataupun pembantunya pada ketika itu. Dan semua yang dikasih sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari ketika berbaring di atas pembaringan kematiannya pada ketika itu, mendapati bahawa Ummu Dzar menangis teresak-esak. Dan Abu Dzar bertanya, wahai isteriku, ma yubkik, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai isteriku? Maka isterinya menyebut secara lurus, ya, dia menyatakan bahawa bagaimana mungkin sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar akan meninggalkan dunia ini, sedangkan aku tidak punya kain kafan untuk menguruskan kamu. Allah. Dan aku tidak punya orang yang untuk menggali jenazah dan menanam kamu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan pada ketika itu, dalam keadaan dia kata, tidak perlulah menangis kerana aku pernah duduk dengan Nabi SAW di satu majlis. Maka Nabi menyebut pada kami pada ketika itu, dan Nabi memandang sekeliling, dan Nabi menyebut akan ada di kalangan kalian yang akan mati fi ardin falatin, ya, pada bumi yang sunyi dan tidak ada orang. Allah. Dan Abu Dzar Al-Ghifari kata, aku dah kenal siapa yang duduk dan aku dapati mereka meninggal. Aku tanda di mana kematian mereka. Seorang meninggal dalam di rumah, tak ada seorang, dan tinggal seorang je sekarang. Dan dia adalah aku. Dan pasti aku membenarkan sebab Rasulullah seolah telah melihat pada hari kematian aku pada hari ini. Maka itulah yang menggembirakan aku. Semua yang dikasih sekalian benar. Dan akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir, yang tidak ada kain kafan pun untuk membalut tubuhnya. Dan pada saat tersebut tidak ada orang yang mampu untuk menggalikan lahat untuknya pada ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur semua benda dengan sebaik mungkin. Dikatakan pada ketika itu Ibn Mas'ud daripada Syam turun untuk pergi, dan dalam perjalanan melalui tempat ini. Allah. Dan pada ketika itu jenazah tersebut terbaring dalam keadaan tertutup. Tidak ada kafan tapi ditutup. Maka Ibn Mas'ud bertanya, siapakah? Dan orang itu berkata, Abu Dzar Al-Ghifari. Allah. Menangis Ibn Mas'ud sebab saya nak bawa balik pada perang Tabuk. Nabi sebut, yamutu wahdah, dia akan mati keseorangan. Maka benarlah Nabi SAW, tetapi tidak keseorangan, kerana Ibn Mas'ud seorang sahabat, seorang yang soleh, seorang yang sangat baik, seolah-olah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan jenazah sahabatnya. Allah. Dan Ibn Mas'ud bersama dengan rombongannya telah menguruskan jenazah tersebut, dan insya-Allah Abu Dzar Al-Ghifari akan bangkit seorang diri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di bawah liwat panji Nabi SAW, tetapi dalam keadaan istimewa dan tersendiri. Semua yang saya kasih sekalian,
banyak yang kita boleh pelajari, banyak yang boleh kita gali daripada susuk yang sangat sederhana pada pandangan orang duniawi, tetapi memberi pengajaran yang sangat besar. Semoga tempoh perjalanan kita dalam kita membincangkan tentang Abu Dzarul Ghifari, seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi, sebab Nabi pernah bersumpah tentang, Nabi kata, aku sayang kepada Abu Dzarul Ghifari, maka sesungguhnya kita mendapat kasih sayang yang sama, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan satu perkara ataupun muhasabah kepada diri kita, bagaimana apakah yang perlu kita lakukan dalam kita menghayati dan meneladani dan juga mengadaptasi kehidupan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, para penonton, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita minta jasa baik Ustaz untuk tutup dengan sedikit doa ringkas. InsyaAllah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Jadikanlah pertemuan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, ya Allah, sebagai benar-benar majlis yang Engkau rahmati kami, ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikanlah berpisah kami sebentar nanti, ya Allah, berpisah orang terjaga, terpelihara dan diampun dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami membincangkan tentang susuk yang sangat mulia di sisimu, ya Allah, yang sangat disayangi oleh kekasihmu, ya Allah. Maka berilah kami limpah kurnia dan rahmat daripadamu, ya Allah, agar kami dapat meneladani akhlaknya, ya Allah, kehidupannya, ya Allah, kezuhudannya, ya Allah, tawaduknya dan ilmunya, ya Allah, dakwah dan perjuangannya, ya Allah, agar kami dapat mendapat kebaikan kerana bersama dengan orang-orang baik di sini dan di sana, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, yang banyak ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Angkatlah darjat ayah kami, ya Allah. Angkatlah darjat ibu kami, ya Allah. Berilah kebaikan mereka dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah seluruh bumi ini, ya Allah, daripada COVID-19 saat ini, ya Allah. Bebaskanlah, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Telah lumpuhlah segala kekuatan, ya Allah. Telah lemahlah kami, ya Allah. Maka Engkau berikan kekuatan yang sebaiknya, ya Allah. Kuatkanlah kami beramal dengan agama ini dan kuatkanlah iman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lupa untuk terus sama-sama kita saksikan siaran Tanyalah Ustaz pada esok hari, semestinya pada waktu dan juga jam yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, insya-Allah. Lakukan kawalan kendiri, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita menang menghadapi pandemik COVID-19. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.